seorang wanita itu perlu mengambil tahu tentang isu ini supaya wanita tersebut dan anak-anak tidak terabai selepas berlaku sesuatu yang tidak diingini. Bila suami dan isteri bermula dari zero sehingga adanya harta pencarian tersebut kerana kita mencari bersama dan pihak wanita perlu ada hak untuk harta pencarian dan mereka perlu tahu isu harta pencarian dan perlu dituntut sekiranya berlakunya perceraian. Maksudnya harta pencarian ini sebenarnya dia dapat membantu, dapat menjamin masa depan. Sangat penting untuk mereka ambil tahu sebab kebanyakan wanita di luar sana masih ramai lagi yang tidak mengetahui tentang hak-hak mereka dalam penuntutan harta pencarian ini. So sebenarnya bila mereka tahu sedikit sebanyak dapat menjamin masa depan mereka, terutama mereka yang masih mempunyai anak. Hak pencarian adalah hak milik bersama sepanjang mereka mengharungi alam rumah tangga. Wanita memang perlu mempunyai hak kerana harta pencarian melibatkan kedua-dua belah pihak iaitu suami dan isteri dan mereka perlu tahu hak masing-masing apabila berlaku sesuatu perkara yang tidak diinginkan. Fiza, kalau kita lihat sebenarnya rata-rata daripada responden kita masing-masing tahu dan cakna tentang harta sepencarian. Tetapi hari ini kita akan berdiskusi dengan lebih lanjut lagi tentang apa sebenarnya yang ditakrifkan sebagai harta sepencarian dan bagaimana seseorang itu boleh menuntut harta sepencarian. Kita akan berkongsi tentang topik kita ini bersama dengan dua orang tetamu yang telah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan seorang yang pakar dalam bidangnya. Kita bersama dengan seorang peguam cara dan juga peguam bela serta peguam syar'i iaitu Puan Roslina Sabiah dari Johor Bahru. Assalamualaikum. Apa khabar Puan Roslina? Waalaikumsalam, Fiza dan Yaina. Sihat ya Puan? Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Selain daripada Puan Roslina Sabiah, kita juga bersama dengan seorang lagi yang akan berkongsi kisahnya iaitu Aurora Salwa yang sekarang ni berada di Negeri Sembilan. Assalamualaikum Aurora. Waalaikumsalam, Fiza, Waina, apa khabar? Khabar baik, Sihat. Alhamdulillah. Fiza rasa macam tengah bercakap dengan Disney Princess pula. Comel sangat. Okey, sebelum kita nak bertanya lebih lanjut bersama dengan Aurora, kita akan mulakan dahulu dengan Puan Roslina lah. Kalau kita cakap tentang harta sepencarian, pemahaman kita lah harta yang kita cari bersama-sama. Tetapi Puan Roslina, kalau boleh dikongsikan juga kepada penonton-penonton kita apa yang mereka perlu faham dan tahu tentang apakah itu sebenarnya harta sepencarian. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fiza dan Yaina. Okey, sebelum tu masih tak terlambat saya nak ucapkan tahniah dan selamat pengantin baru kepada Yaina. Terima kasih Puan. Sama. Okey, topik kita harta sepencarian hak siapa. Okay, sebelum kita nak kupas tentang harta sepencarian, saya share dulu apa maksud harta sepencarian tu. Okey, kalau dalam enactment, harta sepencarian ni maksud dia harta yang diperolehi oleh suami secara bersama oleh suami isteri dalam tempoh perkahwinan berkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Itu adalah maksud harta sepencarian yang secara rasmi dan formal di dalam enactment. Okay, tapi kalau nak senang faham, harta sepencarian adalah harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri dalam tempoh perkahwinan. Itu kena paling mudah nak faham lah. Dan Puan, kalau boleh terangkan dengan lebih lanjut sedikit, apa sahaja bentuk harta sepencarian tersebut? Adakah ianya hanya berbentuk rumah, kereta ataupun apa lagi hartanya? Harta sepencarian ada dua jenis. Yang pertamanya adalah harta alih, yang keduanya adalah harta tak alih. Harta alih itu macam contoh kereta, mesin, perkakas rumah, perabot, saham syarikat, ekonomi, itu adalah harta alih. Harta tak alih macam rumah, kebun, ladang, kilang, itu adalah harta tak alih. Jadi cara kita nak kategorikannya pun kena tahu harta apa yang boleh dituntut. Dan satu lagi, tak semua harta yang kita boleh tuntut sebagai harta sepencarian. Harta yang memang telah difatwakan bukan harta sepencarian. Contohnya KWSP. Memang dah ada fatwa mengatakan itu bukan harta sepencarian. Jadi kita kena fahamlah yang itu tak boleh dituntut sebagai harta sepencarian. Sebab itu adalah harta pusaka. Okey. Baik Fiza, jadi pentingnya sebenarnya untuk kita mengetahui apa bentuk harta yang boleh dituntut sebelum kita menuntut. Banyak lagi kita nak tanya sebenarnya kepada Puan Roslina ni. Tapi sebelum tu, kita nak bersama dengan Aurora dahululah. Aurora mungkin nak kongsikan juga kepada penonton tentang pengalaman ataupun perkongsian Aurora sendiri tentang bagaimana Aurora sendiri bersama dengan bekas pasangan dahulu yang menguruskan harta sepencarian bersama, ada pergaduhan ke ataupun ia diuruskan dengan cara yang mudah sekali, kalau boleh dikongsikan.
Okey, kalau macam saya, untuk perkahwinan saya yang pertama, sebenarnya waktu tu saya tak melakukan apa-apa tuntutan dengan bekas suami. Cuma untuk yang perkahwinan saya sekarang, yang mana saya membantu suami untuk menyelesaikan dia punya tuntutan harta sepencaraan antara dia dengan bekas isteri. Jadi alhamdulillah yang tentang dengan suami saya sekarang ni, masalah dia yang tuntutan yang dia dan bekas isteri dia buat dan segala-galanya telah selesai. Macam tu lah, macam saya sebelum saya buat tu, saya terpaksa research sendiri, siap beli buku undang-undang ya, belajar. Tanya dengan kawan-kawan yang terlibat dalam undang-undang syariah, apa yang kena buat, apa yang perlu, ya Allah gambar. Apa yang perlu saya buat. Begitulah pengalaman saya nak turun court, ikut dia, tengok macam mana dia berbincang, macam tu. Baik, kiranya kan Aurora setuju ataupun tidak, sekiranya saya berkata yang untuk membuat tuntutan ni juga pentingnya untuk kita ada ilmu terlebih dahulu. Macam Aurora sendiri buat orang kata research peribadi, bertanya kepada orang sekeliling, sebab ini sebenarnya yang akan menentukan sama ada tuntutan itu berjaya ataupun tidak. Betul. Dia sebenarnya macam ni. Sebelum kita melakukan apa-apa tindakan untuk membuat satu-satu tuntutan, kalau saya salah minta Puan Roslina betulkan saya ya. Boleh. Sebelum kita buat sesuatu tuntutan, yang penting kita kena ada knowledge. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahu macam mana untuk kita mengawal emosi. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu beremosi untuk sesuatu perkara, sesuatu perkara tu kita tak dapat nak selesaikan dengan lebih mudah, dengan lebih lancar. Okey. Okey, jadi bila kita bercakap tentang apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu tahu, itu sangat-sangat penting dan bagaimana sebenarnya kita harus berdamai dengan masalah kita untuk menyelesaikan ia dengan cara yang paling terbaik sekali. Puan Roslina, kalau kita lihat daripada apa yang Aurora kongsikan tadi, bersama dengan bekas suami memang tak ada apa-apa tuntutan yang dibuat. Tetapi kalau kita lihat, ada juga ramai dalam kalangan penonton-penonton kita hari ini yang mereka ini tak bekerja. Mereka merasakan bahawa agak-agaknya aku tak ada harta sepencarian ni kerana mereka merupakan seorang suri rumah. Tetapi bagi mereka ini, bagaimana kita boleh membantu mereka untuk mereka mengetahui bahawa mereka juga ada hak dan berhak ke atas tuntutan harta sepencarian walaupun mereka tidak bekerja, mereka hanya duduk di rumah menjaga suami dan juga anak-anak. Okey, yang pertamanya kena faham, harta sepencarian ni adalah hak yang bukannya dapat secara automatik tau. Harta sepencarian ni kena dimohon, dituntut di mahkamah syariah. Kalau kita cuma cakap, okey aku ada hak harta sepencarian tapi tak ke mana-mana dan tak buat tuntutan, memang sampai bila-bila tak akan dapat. Walaupun kita tahu kita ada hak. Isu dia bukannya suri rumah ataupun bekerja. Sebenarnya isu dia adalah ada sumbangan ataupun tidak. Dan sumbangan dekat sini yang kena faham, paling kena faham adalah sumbangan ni ada dua jenis, sumbangan langsung dan sumbangan tak langsung. Baik. Yang rumah tadi tu sebenarnya dia jatuh bawah kategori sumbangan tak langsung. Okey. Kena faham, maksudnya suri rumah dekat luar sana walaupun tak bekerja, tapi ingat sebenarnya suri rumah ni ada sumbangan tak langsung terhadap harta yang dalam geran tu, walaupun rumah tu atas nama suami tapi dia boleh sebagai harta sepencarian sebab isteri yang suri rumah tu ada sumbangan secara tak langsung dalam harta. Puan Roslina, bercakap tentang rumah, ini ada satu lagi isu yang nak kami tanyakan kepada Puan Roslina. Itu kalau kita bercakap tentang seorang isteri, suri rumah ada sumbangannya secara tak langsung, jaga makan pakai suami, berkorban jaga anak-anak, sapu rumah. Kira menjaga rumah. Ya, maksudnya menyediakan makanan, pakai dengan sempurna, insya-Allah. Tetapi ini ada satu yang dikongsikan oleh rakan kita di laman sawang Facebook kita daripada Maya. Katanya isteri beli rumah dengan duitnya 100%. Tapi suami desak untuk letak nama juga. Isteri bayar sebenarnya daripada deposit tiap-tiap bulan dan sebagainya. Suami nak juga nama bersama. Tapi apabila bercerai, suami pula yang tak nak keluar daripada rumah tersebut. Dan sebaliknya isteri disuruh untuk keluar daripada rumah itu. Jadi bagaimana sebenarnya seorang isteri ini boleh mendapatkan semula hak mereka ke atas rumah yang dibeli itu? Sebenarnya isu yang macam ni kan banyak sangat berlaku. Satu geran ada dua nama suami, nama isteri, ataupun dalam geran tu ada nama suami tapi sebenarnya 100% isteri yang bayar pun ada juga kes macam tu. Kalau ikutkan dalam undang-undang negara kita, sebab negara kita menggunakan torrent system, nama yang ada dalam hak milik itu adalah pemilik. Maksudnya kalau nama dalam geran tu adalah nama suami dan isteri, maksudnya kalau ikutkan
isteri ada 50% 1/2 dan suami pun ada 50% 1/2. Kalau nak jual, hasil jualan rumah tu kena bahagi sama rata. Itu adalah yang diiktiraf oleh undang-undang. Okey. Sekiranya isteri tu nak menuntut lebih, dia kena buktikan dekat mahkamah syariah. Dia kena mohon dekat mahkamah syariah, tunjukkan bukti sumbangan. Resit bayaran, deposit rumah, kalau ada buat renovation kena tunjukkan dekat mahkamah. Dan sebenarnya bukti-bukti inilah yang mahkamah akan tengok dan dia tak tengok nama dalam geran tu lagi dah. Dia akan tengok bukti sumbangan dekat mahkamah tu. Dapat sehingga kadang-kadang dapat 90%. 90% dan suami dapat 10%. Sebab suami pun walaupun dia tak ada sumbangan apa-apa, tetap dalam perkahwinan rumah tu dibeli. Dan ada juga kes yang dapat 100% juga. Itu yang kadang-kadang mungkin Bukti sumbangan di mahkamah. Okey, mungkin suami rasa beras dia beli kot. Hai, takutlah begitu. Okey, sebenarnya banyak lagi yang kita nak tanya kepada Puan Roslina dan juga Aurora. Tetapi sebelum itu, ada satu kisah yang mana sempat wartawan kami rakamkan berkenaan dengan seorang wanita yang pernah mengalami situasi yang sukar untuk menuntut harta sepencariannya. Jom kita saksikan. Isu perebutan dan pertikaian harta sepencarian merupakan antara isu yang sering menjadi punca masyarakat sering bertelingkah sesama sendiri dan ianya seolah-olah telah menjadi lumrah dalam kehidupan. Seperti yang dilalui Sofia Rose 40 tahun, dia tidak pernah menyangka perkahwinan yang dibina atas rasa cinta bersama bekas suaminya itu hancur musnah dalam sekelip mata hanya kerana kehadiran orang ketiga dan ketamakan harta. Bukan sahaja hilang kepercayaan terhadap pasangan, malah bekas suaminya itu juga turut bertindak membuang namanya daripada tuntutan harta sepencarian akibat rasa tidak puas hati. Peristiwa pahit tersebut telah memberi kesan yang amat mendalam buat dirinya yang sudah 15 tahun melayari bahtera perkahwinan bersama bekas suaminya itu. Dan kini dia menjalani kehidupan sebagai seorang ibu tunggal. Sebelum ni saya dengan bekas suami saya sebenarnya dah dalam 15 tahun kita orang dah berkahwin. Jadi mula-mula kami ni berkahwin, kita orang bukan orang yang senang tau. So semuanya start dengan biasa dan agak susah lah untuk permulaan perkahwinan. Bila tahun kedua tu pun kita orang decide untuk mulakan satu perniagaan. Tapi masa tu pula kebetulan saya baru berhenti kerja. So banyaklah duit saving saya yang saya keluarkan untuk perniagaan tu sebab saya betul-betul memang niat saya nak bantu suami saya. So saya keluarkan banyak duit saving saya. Bukan je duit saving, dari segi tenaga, idea, semualah memang saya banyak keluarkan untuk suami saya, untuk kita orang sama-sama dirikan rumah tangga. And then satu masa tu bisnes kita orang dah mula berkembang, dah sampai tahap yang kita dah capai apa yang kita nak lah. Lepas tu barulah kita dapat peluang untuk beli kenderaan, dapat beli rumah. Sebab mula-mula kan bila awal perkahwinan tu kan memang agak struggle lah. Bila kita orang dikurniakan seorang anak pun alhamdulillah rezeki bertambah. Tapi lama-lama dalam 3 tahun lepas baru saya dapat tahu yang sebenarnya bekas suami saya ni simpan seorang perempuan simpanan. So benda tu adalah yang memberi saya kekuatan untuk saya filekan perceraian. Sejujurnya masa tu memang saya dah sangat-sangat penat. Saya dah malas nak kena turun naik mahkamah. Sebab bila kita pergi mahkamah kan tahulah benda tu akan melibatkan kos semua. So saya dah decide untuk tak nak panjangkan benda tu. Tapi apa yang ex-husband saya buat adalah dia nak panjangkan benda tu. Bila dah sampai satu tahap dia sanggup buang nama saya dari syarikat. Lepas tu dia rampas kereta saya, bisnes saya. Sedangkan benda tu dua-dua tu adalah titik perlu saya, hasil usaha saya dan kedua-dua tu memang milik saya. Dengan apa yang jadi ni kan, betul-betul buat saya trauma. Buat saya rasa nak susah nak percaya anyone. Saya akan ada trust issue dengan everyone, tak kisahlah sesiapa pun. Sebab bagi saya, bekas suami saya sendiri yang betul-betul saya sayang, yang saya sangka boleh jaga saya, dia sendiri yang tikam belakang saya dan sanggup jadi kejam macam tu tanpa ada hati, apatah lagi orang lain. So saya betul-betul mengharapkan yang benda macam ni saya takkan lalui lagi. Ini antara
antara kisah yang sempat kami paparkan, tapi kami faham dan yakin ramai juga dalam kalangan anda penonton yang mempunyai masalah lebih kurang sama, tak tahu dan juga buntu bagaimana untuk menuntut harta sepencarian ini. Dan rentetan daripada isu yang kita ketengahkan tadi, paparan personalized video itu tadi, mungkin sebelum kita bertanya kepada Aurora, Puan Roslina mungkin boleh berikan pencerahan di sini. Sekiranya ada dalam kalangan penonton kita yang sedang melalui nasib yang sama seperti apa yang dipaparkan tadi, pertama sekali, apa yang perlu mereka lakukan untuk menuntut hak ataupun harta sepencarian ini tadi? Pada saya ke pada Roslina? Puan Roslina. Puan Roslina terlebih dahulu. Maksudnya apa yang perlu dibuat sebelum menuntut harta pencarian? Maksudnya macam namanya dah dikeluarkan daripada syarikat kan tadi, sedangkan syarikat itu dilakukan bersama-sama. Ditubuhkan oleh dirinya sendiri. Adakah namanya dikeluarkan secara tiba-tiba tanpa diketahui? Adakah isteri masih lagi boleh menuntut ataupun bagaimana? Okey, sebenarnya benda itu sebenarnya adalah black and white. Nama dalam company itu sebelum nikah kita dah daftarkan dekat SSM. Suami ada berapa portion, isteri ada berapa peratus bahagian dia. Maksudnya benda-benda tu yang kita kena gunakan sebagai bukti. Isteri tu memang kena bijak. Sebab tu saya nak ambil kesempatan ni untuk menyuruh isteri-isteri, wanita-wanita di luar sana, kalau apa-apa dokumen ataupun bil ke resit-resit kena simpan. Betul bila kita akan perlukan bil-bil dan resit-resit tu. Okey. Company, nama kita dikeluarkan daripada company. Sebelum tu kita mesti ada rekod dekat SSN nama kita ada dalam company dan kita menubuhkan company itu secara bersama dalam tempoh perkahwinan. Fakta itu pun sudah cukup untuk kita memfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Syariah. Okey. Betul. Puan Roslina, Fiza, mungkin kita dengar sedikit renyah ataupun leceh proses dan prosedurnya, tapi saya yakin sekiranya kita ada panduan yang betul, ada ilmu yang tepat, pastinya ia akan memudahkan urusan kita. Dan Fiza, ini juga yang saya nak tanya kepada Aurora. Kalau tadi Aurora beritahu ada membantu suami untuk menyelesaikan isu hak ataupun harta sepencarian dengan bekas isterinya. Dalam situasi ini, bagaimana Aurora sendiri melihat cabaran yang dihadapi? Mungkin cabaran yang dilalui oleh Aurora ini boleh dijadikan panduan oleh mereka di luar sana yang berkemungkinan melalui fasa ataupun proses yang sama seperti Aurora. Okey, sebenarnya untuk melalui proses-proses ni, satu benda yang kita perlu ada dalam diri, bagaimana untuk kita mengawal emosi dengan lebih baik. Okey, kalau macam saya tak boleh berpihak pada suami. Memang itu suami saya kena jadi seorang yang very natural, berada di tengah-tengah, ambil apa yang kisah tentang isteri dia, ambil juga kisah tentang suami saya. Berapa peratus yang suami saya keluarkan, berapa peratus yang bekas isteri sama-samalah keluarkan dengan suami saya. Daripada situ saya kena duduk, saya kena tengok, saya kena bahagikan. Kalau apa yang perlu diberikan kepada bekas isteri dia, saya tengok apa benda-benda yang paling penting untuk berikan pada dia, yang wajar. Kalau macam suami saya, contoh baru yang kes yang saya selesaikan tu tentang harta pertama mereka, rumah macam tu. So kita kena tahulah macam daripada segi bulanan siapa yang bayar, deposit berapa banyak, lepas segala-galanya kita kena tahu, kita kena duduk, dan saya sebagai orang tengah yang kena balancekan emosi kedua belah pihak ni. Dan saya kira jarang-jarang ataupun sukarlah kan kita nak cari individu seperti Aurora ini membantu untuk menyelesaikan perkara ini bagi mudah, sebab kebanyakan kalau kita lihat, kalau bukan saja kisah-kisah di drama tapi kisah benar, banyak sebenarnya dalam kalangan bekas pasangan ini yang bergaduhan, bercakaran disebabkan oleh harta sepencarian ini. Daripada kisah yang dikongsikan oleh Aurora ini, Puan Roslina, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita bijak untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu, segala masalah itu akan jadi mudah dan juga lebih tenang. Tetapi ada banyak lagi perkongsian ataupun persoalan yang mungkin bermain di dalam minda penonton-penonton kita ini. Seperti apa yang dikongsikan oleh salah seorang daripada penonton kita di Wanita hari ini, yang mengatakan bahawa selepas mereka mendirikan rumah tangga, selepas tempoh beberapa tahun, isteri ini diberikan harta berbentuk rumah pusaka, harta pusaka kepada dirinya. Dan jikalah berlaku perceraian dan sebagainya, adakah si suami juga boleh turut menuntut harta pusaka yang diberikan kepada isteri itu? Bagaimana kita nak tahu sejauh mana kita boleh mampu mempertahankan hak kita itu, Puan Roslina?
Okey, secara basic dia, kalau kita nak cakap tentang harta sepencarian, maksud dia harta yang diperolehi semasa tempoh perkahwinan. Tapi bagaimana pula, mesti kita nak tahu harta yang dapat sebelum perkahwinan tu apa dia punya status. Boleh tak nak tuntut? Okey, secara basicnya, suami tu hanya boleh tuntut faraid. Dia dapat hak faraid tapi dia tak dapat harta sepencarian kecuali suami tu boleh buktikan bahawa harta rumah pusaka tu dia ada sumbangan untuk membaiki rumah tu. Contohnya atap dah rosak ke, suami tu baiki rumah ataupun dia menambah baik rumah tu, ada tambah renovation. Jika ada bukti sumbangan dia mengembangkan harta yang diperolehi sebelum perkahwinan, itu dia boleh tuntut sebagai harta sepencarian juga sebenarnya. Okey. Puan Roslina, saya nak tanya satu lagi soalan. Berbalik kepada kisah yang dikongsikan ataupun dipaparkan tadi, yang mana mereka ini membuat perniagaan bersama, ada hitam putihnya, mendaftarkan perniagaan dan sebagainya. Tetapi ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita yang mana mereka ni kadang-kadang daripada zaman sebelum diijab kabulkan, sebelum bernikah, kerana kasih dan sayang, cinta punya pasal, buat akaun bersama, joining account, buat perniagaan, nama pun bersama. Kemudian mereka mendirikan rumah tangga selepas tempoh setahun ataupun 2 tahun, mahligai yang dibina itu tak berkekalan. Adakah, kalau kita faham dan kita tahu harta sepencarian adalah harta yang dicari selepas mendirikan rumah tangga. Tetapi harta ini juga sebenarnya mereka cari dan mereka kongsi bersama-sama sebelum mereka bernikah. Adakah ini juga boleh dituntut oleh isteri ataupun pasangan dalam konsep harta sepencarian itu? Okey, konsep dia sama macam yang sebelum ni yang saya dah jawab tu. Maksudnya, dia kena buktikan kalau harta tu, contohlah dia akaun bank, ataupun bentuk rumah, ataupun kebun. Ataupun harta pusaka sebelum ni berbentuk kebun, ataupun suami dia telah pernah beli kebun sebelum ni. Ataupun perniagaan. Okey, perniagaan. Dia dah buat perniagaan. Sebelum berkahwin dah ada perniagaan. Perniagaan bersama, berdua-dua ni? Oh, dua-dua. Okey, kalau berdua sebelum berkahwin, masa berkahwin pun masih existing lagi perniagaan tu ya. Ya. Masih existing. Okey, maksudnya sama-sama menjalankan, tak ada isu pun dia nak tuntut harta pencarian. Maknanya boleh lah. Kalau dibeli ataupun dibangunkan secara individu. Maksudnya salah seorang je. Itu pun boleh tuntut kalau ada bukti sumbangan dia membantu syarikat, memberi buah fikiran, bagikan idea tu pun boleh dikatakan sumbangan sebenarnya. Sumbangan tak langsung. Puan Lina, kiranya bangunkan sama-sama. Itu lagi boleh tuntut. Baik, kiranya kalau soalan Fiza tadi, kalau dah bina sebelum perkahwinan, kalau tak jadi kahwin je tak dituntut. Itu tuntut dari sudut lain pula lah. Itu sudut lain pula. Mungkin dari sudut civil dan sebagainya. Okey. Dan Aurora, mungkin Aurora juga ingin berkongsi pandangan Aurora secara peribadi tentang isu berkenaan dengan harta sepencarian yang mana mungkin ada lagi dalam kalangan mereka di luar sana, khususnya wanita, bekas isteri, suri rumah yang masih lagi belum tahu tentang hak mereka, apatah lagi orang kata nak menuntut hak mereka secara peribadi. Menurut Aurora, apa pandangan Aurora sendiri? Okey, sebenarnya orang-orang yang sebenarnya wanita-wanita yang ada kat luar sana ni, ada setengah mereka yang kadang-kadang dia tak tuntut apa-apa, tak tahu nak pergi mana. Sebenarnya bukan dia orang tak tahu tau. Cuma mereka ni kebanyakannya, ni tak semua ya, kebanyakannya macam saya cakap tadi, knowledge tak ada. Termasuk mungkin ada masalah daripada segi keuangan. Seperti yang kita tahu, bila kes-kes macam ni, bila kita bawa ke mahkamah, dan kita appoint lawyer untuk mewakili diri kita dekat mahkamah kan, benda semua orang kata berbayar juga. Itu satu. And satu lagi mungkin circle kita. Circle kita ni orang-orang yang berada di sekeliling kita ni tak membantu kita macam mana nak bagi idea untuk menyelesaikan masalah-masalah macam ni. Dan setengah wanita pula dia tak berani untuk ke depan. Takut kan? Dia takut untuk ke depan untuk menyelesaikan salah satu masalah macam ni lah. Mungkin dia rasa macam susah, tahu apa benda semua macam tu lah. Itulah dia. Dan kita perlu tahu sebenarnya bahawa kedua-dua pihak boleh mendapatkan hak mereka dalam harta sepencarian ini, tuntutan harta sepencarian ini. Tapi yang paling penting sekali, kita kena tahulah sejauh mana sumbangan kita, apa yang kita boleh peroleh dan sebagainya. Puan Roslina, sebelum kita nak dengarkan rumusan ringkas daripada Puan Roslina sendiri, ini satu lagi persoalan. Adakah dibolehkan ataupun dibenarkan bagi pasangan yang mendirikan rumah tangga ini untuk mereka membuat sebarang perjanjian sebelum mereka mendirikan rumah tangga, yang mana kalau berlakunya apa-apa dalam hubungan rumah tangga dan sebagainya, bahawa harta itu memang contohnya 80% ataupun 90% diberikan kepada isteri, ataupun 100% diberikan kepada isteri, ataupun adakah perjanjian-perjanjian sebegitu tidak dibolehkan dalam undang-undang syariah kita? Okey, itu namanya ada satu dokumen namanya Deklarasi Harta Sepencarian.
Tu memang ada praktis tu dan memang dibolehkan, tak salah pun. Okey. Sebab asas kepada agreement adalah persetujuan kedua-dua belah pihak. Kalau kedua belah pihak setuju untuk mencapai satu kata sepakat dan dibuktikan ataupun didokumentkan dalam satu agreement perjanjian, maka boleh, tak ada masalah. Okey, bila waktunya untuk buat perjanjian tersebut? Adakah memang kena buat sebelum ijab dan kabul tu ataupun awal-awal selepas bernikah ke ataupun Ataupun bagaimana? selepas boleh ataupun tidak? Ya. Okey, sebenarnya tak ada masalah nak buat sebelum ataupun selepas. Tapi dokumen kita mesti nak masukkan harta-harta. Kalau sebelum berkahwin belum ada harta, dokumennya kita tak boleh nak secara general. Kita kena spesifik dalam dokumen tu, kena spesifik. Tak boleh cakap sebelum kahwin, okey segala harta saya nak bagi 80%. Awak contohnya ataupun 50-50. Sedangkan tak dikhususkan spesifikkan apa bentuk hartanya. Jadi kita advise kalau boleh dalam tempoh perkahwinan tu buat satu deklarasi atas perceraian semasa masih baik dalam perkahwinan. Sebab kita tak tahu akan datang macam mana. Betul juga ya. Berlaku 3 keadaan sebab harta pencarian bukan sahaja boleh dituntut semasa perceraian, tapi boleh juga dituntut dalam 3 keadaan, iaitu bila berlaku kematian pada pasangan, ataupun berlaku perceraian kepada pasangan, ataupun jika berlaku poligami. Jadi boleh dituntut dalam 3 keadaan. Jika pasangan ni tadi dah buat deklarasi atas pencarian, maka lebih memudahkan urusan. So bila berlaku 3 keadaan tadi, pasangan tersebut boleh bawa dokumen tu ke mahkamah untuk dijadikan perintah atas pencarian. Okey, Puan Roslina, saya nak tanya sangat-sangat soalan daripada semalam. Baru teringat. Kadang-kadang apabila seorang wanita dia nak cuba mempertahankan haknya, contohnya kalau suami nak berpoligami ataupun dalam hubungan perkahwinan yang masih lagi akrab ataupun baik ni, bila seseorang wanita itu raise up lah orang kata menyuarakan tentang isu-isu yang berkaitan harta ini, wanita itu seringkali ada diberi persepsi-persepsi yang negatif, pisau cukur, tamak, materialistik dan sebagainya. Bagaimana kita nak memperbetulkan, nak pecahkan tabu ini kepada masyarakat kita bahawa kita perlu tahu akan hak kita dan di mana, sejauh mana sebenarnya kita perlu tahu dan akur bahawa kita berhak untuk menuntut apa yang sebenarnya telah pun kita perjuangkan, apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hubungan rumah tangga kita secara ringkasnya. Okey, sebenarnya bukan kita nak cakap isteri ni mata duitan ataupun memandang sangat harta. Okey, saya bagi contoh macam soalan Fiza tu lebih kepada kalau berlaku poligami. Okey, macam mana isteri ni kalau nak tuntut nak falkan harta pencarian dikatakan mengungkit ataupun mata duitan ataupun materialistik. Okey, sebenarnya itu adalah hak-hak isteri ni, dia nak protect anak dia, kepentingan dia sebagai isteri pertama. Okay, sebab kalau dia tak buat harta pencarian, dia katakanlah dia dah berkahwin dengan suami dia selama 10 tahun. Dalam 10 tahun dia dah beli beberapa harta bersama suami. Dia beli rumah, ada kereta, ada kebun. Okay, tiba-tiba suami tu berkahwin baru. Okay, kalau dia tak buat harta pencarian, jika berlaku kematian kepada suami dia, dia akan dapat hak faraid yang sama dengan isteri kedua. Iaitu 16 setiap seorang. Dia mungkin boleh tuntut harta pencarian selepas kematian. Tapi adalah lebih mudah jika dia buat semasa masih hidup tu. Okey, Saya jadi kira itu jawapan dan konklusi terbaik sebenarnya daripada Puan Roslina tentang topik kita pada hari ini. Yang mana saya kira soalan Fiza yang dia nak tanya daripada semalam tu pun dah berjaya dijawab dengan baik. Dan terima kasih kami nak ucapkan sekali lagi kepada Puan Roslina Sabriah yang merupakan peguam cara dan peguam bela, juga merupakan seorang peguam syar'i. Terima kasih juga kepada Aurora Salwa yang berkongsi pengalaman bersama dengan seluruh penuntun wanita hari ini. terima kasih banyak-banyak dan kita harapkan dalam waktu yang singkat ini perkongsian sempat dikongsikan oleh Puan Roslina dan juga pengalaman daripada Aurora yang mana kita dapat ambil aura-aura positifnya. Bagaimana cuba untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik. Dapat memberi manfaat berguna kepada anda penonton-penonton wanita hari, khususnya bagi suri rumah yang seringkali anda merasakan bahawa anda tidak ada hak untuk menuntut harta pencarian yang hakikatnya anda mempunyai hak-hak anda untuk dituntut jika berlakunya perceraian. Betul. Dan bagi saya pula, jangan risau, jangan takut sekiranya ada orang lain memanggil kita materialistik kerana hakikatnya kita cuma menjadi realistik. Okey, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari ini.